Saya nampak tindakan ini menarik dan mengejutkan sebab tindakan ini adalah tindakan yang tak berapa Zafrul. Betul? Ya, Zafrul dikenali, Cuba. Tengku Zafrul dikenali sebagai seorang yang selamat, yang cermat. Cermat dan Cermat ni selamat. okey, selamat ni macam No, I mean bukan selamat. Saya pakai istilah selamat ni dalam konotasi yang negatif. Selamat bukan macam kita lah. Ya, selamat, cermat, yang ada adab, yang menjaga segala benda-benda yang ayat-ayat besar, klise ni. payung-payung dan sebagainya. So bila dia buat tindakan yang tak berapa Zafrul ni, saya pun terkejut lah. Sebab kita tak expect benda ni daripada Zaf kan. Kita expect dia behind the scenes, textbook, right. And then tiba-tiba dia bukan sahaja dia umum peletakan jawatan, itu satu hal. Tapi selepas itu dia attack. Dia attack. Yes. Attack dia agak pedas. Sebab dia kata UMNO Selangor tak buat apa-apa untuk memulihkan parti di Selangor. Dan tapi dia terpaksa berlapik lah. Dia kata tidak konsisten dengan parti, dengan pusat. Presiden pusat. Itu cermat lah tu. Cermat lah. Itu Zafrul cermat. Dia kata okay, itu dia smart lah. Dia kata presiden apa yang cuba disampaikan adalah presiden sedang buat sesuatu untuk memulihkan UMNO. Apa yang dia cuba sampaikan, I have no problem dengan presiden. But UMNO Selangor is not doing the same. Yes. Dan ramai pendengar dan penonton KS tak akan tahu, tetapi pengerusi UMNO Selangor, basically the UMNO punya Selangor punya boss, adalah seorang sosok yang bernama Datuk Megat Zulkarnain, Tan Sri Mahaguru Omadin. Dulu dia Exco Pemuda UMNO saya lah, zaman saya ketua pemuda. Samalah juga dengan Lobak Man. I don't know why, but anyway. Megat Zulkarnain, Tan Sri Datuk Megat Zulkarnain adalah setiausaha politik kepada Datuk Sri Ahmad Zain Hamidi. So dia memang orang kanan presiden. So Zafrul did something interesting. Very interesting. Dia serang setiausaha politik presiden, kata tak buat kerja kat Selangor, tapi presiden okey. Very interesting lah, very cermat, attack, very surgical. And then KJ nampak tak gambar beliau telah pun bersama dengan Presiden UMNO. Zafrul dah jumpa Presiden. Cermat. Tapi I don't know what the conversation was, tapi yalah. Gambar tu ada, dia beraya dengan presiden. Dia beraya dengan presiden, senyum. Next day dia ada gambar dengan beberapa sultan. I mean that's next level stuff, right? But anyway, what do you read into all of this? Apa bacaan Syaril berkenaan dengan tindakan sahabat kita Zafrul ni? Saya rasa pertama, nanti dia akan message banyak kali lah. Dia kena datang KS satu hari nanti. Saya rasa pertama, UMNO ni dan UMNO Selangor ni, dia mungkin susah nak faham bahawa meletakkan jawatan ni satu option yang biasanya wujud dalam demokrasi yang matang. Meletakkan jawatan ni tak bermaksud kita lari daripada perjuangan atau sebagainya, tapi lebih kepada it's a legitimate option yang memang boleh pakai oleh ahli politik. Untuk menyatakan ketidakpuasan hati, untuk menyatakan bahawa saya tidak mahu terbabit. Tapi serangan dia, broadside dia selepas itu. Serangan selepas itu juga satu isyarat bahawa dua perkara. Satu ialah Zafrul bukan semata-mata satu teknokrat cermat, tetapi ada streak, ada politician streak dia. Which mungkin itu yang KJ nak cuba sampaikan, mengejutkan sedikit, tetapi bagi saya exciting. Kerana ia membuka lembaran option-option lain untuk Zafrul selepas ini. Kalau dia dah boleh menunjukkan bahawa saya bukan hanya buat kerja MITI ataupun buat kerja menteri dan senyum-senyum dan nampak kompeten, tapi saya juga ada pendirian dan saya berani untuk menyatakan pendirian. Saya berani diserang oleh cyber trooper dan sebagainya. I don't mind, saya ada stand. So saya dah menantikan lama untuk Zafrul menunjukkan elemen itu, sifat itu, dan mungkin ini salah satu langkah menunjukkan ada. Syaril tahu tak keretakan ini wujud semenjak tahun lepas? Ini backstory lah. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Saya rasa ramai yang tak tahu. Pelantikan Exco. Pelantikan Exco Negeri Selangor. Sebab ada dua saja ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO yang menang pada pilihan raya negeri tahun lepas. Satu adalah Yang Berhormat Datuk Rizam, sahabat kita. Dan seorang lagi Yang Berhormat Datuk Johan.
yang menang di Dusun Tua. Ya. Kursi DAP. Kursi DAP diserahkan kepada UMNO, Johan bertanding, dia menang. Okay, 2 saja. So dalam pembentukan exco tu sudah pasti akan ada seorang wakil daripada UMNO lah. Sure. Dan kalau kita tengok kepada kekananan ataupun ranking dalam parti, Johan sepatutnya diberikan kursi tersebut sebab dia timbalan pengerusi UMNO Selangor. Tapi Rizam dapat. ketua pembangkang dulu. So dia bukanlah tapi nobody. dari segi hierarki UMNO, dia now of course based on, kalau kita ikut UMNO pusat sekarang based on hierarchy. So sepatutnya Johan yang dapat, dia timbalan pengerusi. And Rizam second term Adun. It doesn't matter. It doesn't matter. It's based on hierarchy. So dan memang saya tahu bahawa ada usaha yang sangat-sangat serius daripada Megat, daripada Johan, daripada UMNO Selangor untuk menjadikan Johan sebagai ahli exco di Selangor. Tetapi Rizam selain daripada dia jadi ketua pembangkang dan juga Adun pada penggal yang lepas juga, dia apa jawatan sebelum ni? Dia sebelum ni setiausaha politik pada Zafrul. Kepada Tengku Zafrul. So macam mana berlaku silap mata di mana nama yang dicadangkan oleh UMNO Selangor itu Johan, tetapi Rizam boleh jadi exco. Itulah kehebatan Rizam dan rakan-rakan Rizam. Bukan kehebatan. Okay, kehebatan Rizam sebab dia memang seorang yang hebat, tapi hebat dia adalah pada Zafrul. Tapi satu lagi backstory untuk menambah pada ni KJ lah. UMNO Selangor dan kepimpinan UMNO Selangor ni 3 orang 3 orang. Megat, ya. Pengurusi perhubungan, Johan, best friend dia number 1, best friend dia number 2 siapa? Mutalif. Ya. Ketua bahagian Petaling Jaya. So itu pun sebenarnya sebahagian daripada backstory di mana ada kartel kecil dalam UMNO Selangor yang memang kita tahulah, kita yang tahulah, yang tak tahu kita bagi tahu sekarang. Okay. Memang itu berlaku. Dan ada seorang lagi yang saya nampak tergesa-gesa untuk mempertahankan bos dia Megat apabila dikritik secara berlapik dan tidak berlapik oleh Tengku Zafrul, iaitu Megat Firdaus. Bukan Megat Firdaus. Megat Firdaus bekas staf politik KJ, dia tak akan mempertahankan Megat Zulkarnain. Tetapi Zaidi, ketua penerangan UMNO Selangor, ketua bahagian Bangi. Saya nak ceritalah, sekurang-kurangnya orang tahulah siapa ketua penerangan Selangor sekarang. Kalau tak ada kes ni, saya rasa Zaidi tak pernah cakap apa-apa pun tentang apa kebangkitan UMNO Selangor, apa program Megat. Tapi bila Zafrul cuit sikit letak jawatan, berkejar-kejar lah keluar berita untuk keluar kenyataan. Itu masalah UMNO nya KJ. Itu masalah UMNO bagi penonton yang tak tahu masalah UMNO. Ini besarnya masalah UMNO. Kalau tak ada apa-apa, diam. Tak ada apa-apa pun menyumbang suara untuk tambah sokongan pada parti. Bila Zafrul kritik Megat, semua nak defend bos. That's a problem. Ini berkenaan dengan pengagihan harta perang di Selangor. So Selangor ni, UMNO Selangor pada Januari tahun ini membuat keputusan untuk tidak menerima kota 20 jawatan ahli majlis PBT. Ini Majlis Pembandaran Subang Jaya, Shah Alam dan sebagainya. Dan mereka pada waktu itu nak memberi tumpuan kepada 373 pengerusi JPKK. JPKK ni Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung, ketua kampung lah basically. Ya. Tetapi malangnya dia hanya menerima 75 saja jawatan pengerusi JPKK ataupun Jawatan Kuasa Ketua Kampung. Jawatan Ketua Kampung. So dia pulangkan 75. Dia kata kalau tak dapat 300 dia bagi balik lah. So ini juga telah menyebabkan satu konflik lah. Sebab sekarang ni sama ada dia nak kukuhkan kerjasama di peringkat akar umbi bersama dengan PH, ataupun dia nak maintain dia punya base di kampung. Saya dipahamkan kepimpinan UMNO Selangor ni dia tak nak bersama dengan PH. Tahu dia tak nak rapat sangat dengan PH, kecuali PH bagi dia kursi sedap. Iaitu kursi PH. Bagi mereka macam Dusun Tua lah. Macam Dusun Tua. Bagi mereka kalau UMNO hanya bertanding di kursi Melayu yang biasa, buat apa mereka bersama dengan PH? Tapi persoalan saya ialah mana maruah UMNO kalau sekarang ni tiba-tiba jadi macam parti Melayu yang nak menang atas undi bukan Melayu. So patutnya dia jawab soalan tu sebelum nak buat apa-apa yang berlainan dengan pusat. Cuma saya bangkitkan isu ni sebab ini isu policy. Sebab memang dah ada JPKK. JPKK ni akan dilantik oleh kerajaan negeri. JPKK. Di
negeri di mana kerajaan negeri itu ditadbir oleh parti yang lain daripada kerajaan persekutuan, dia biasanya dia akan wujudkan JPKKP, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan. So dulu sebelum penggal parlimen kali ini ada JPKK, tak ingat apa dia panggil, MPP ataupun something like that di Negeri Sembilan yang dilantik oleh kerajaan Negeri Sembilan, PH pada waktu itu, penggal lepas, dan kita wujudkan JPKKP yang dilantik oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar, yang ditadbir oleh kerajaan persekutuan. I know this sebab saya pengurusi Negeri Sembilan. kepada Negeri Sembilan, majlis yang menjaga JPKKP di Negeri Sembilan. So sekarang ni sebab UMNO dah merajuk sebab tak dapat 370 lebih jawatan ketua kampung, dia akan wujudkan, dan ini polisi sebab ini penggunaan duit pembayar cukai. Dia akan wujudkan jawatan kuasa komuniti desa madani. Right. So dah ada JPKK yang Negeri Selangor lantik, Negeri PH, yang akan dibayar allowance pengurusi kalau tak salah sebanyak 500 sebulan. right. Dan dia akan tambah pula dengan satu jawatan kuasa desa madani diwujudkan di setiap kampung di seluruh negara menerusi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, iaitu kementerian di bawah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, di mana lantikan pengurusi dan setiausaha diperakukan oleh menteri. So of course Datuk Zahid akan pilih UMNO lah. So di bawah sekarang ni, di peringkat jawatan kuasa kampung ni, dah ada dua dah. Dah ada satu yang PH, satu lagi yang BN. Itu menunjukkan bahawa tidak ada kata sepakat di peringkat akar umbi. Di peringkat kampung pun dah ada competition antara PH dan BN. So apa yang nak cakap pasal unity government ni? Dan yang kedua, is a waste of money. Ini adalah duit pembayar cukai. Sebab tugas dia apa? Tugas dia sama aja. Tugas dia nak selesaikan masalah orang kampung. Ya, orang kampung kalau nak buat permohonan, dia kena minta cop daripada ketua kampung sebagai contoh. Dia boleh cari dua-dua kot lepas ni. So dia akan menyebabkan mockery dari segi paduan, dan yang kedua dari segi pembaziran. My read. Ya. Yeah. Cuma biasanya dibuat apabila kedua-dua kerajaan pusat dan negeri itu tak selari. Ini dah selari. Ini dah selari. Ini PH. You are within the same coalition. Correct. PHBN both. Tapi ada ESCO. Tapi hal bawah akar umbi ni tak boleh. So soalan dia, di manakah semangat kerajaan perpaduan, sedangkan di Selangor kita difahamkan akan ada JPKK dan juga ada jawatan kuasa kampung komuniti madani. Saya rasa kalau baca statement Zafrul itu pun menjadi salah satu benda yang dia ungkit kot. Dia kata tak selari kan dengan pusat, barangkali ini yang dimaksudkan lah. Apabila negeri nampak tidak mahu sepakat dalam kelompok madani. Dan saya terbaca apa yang beliau tulis juga, seolah-olah mengatakan bahawa ubat kepada masalah UMNO Selangor ni adalah dengan lari daripada pakatan bersama dengan PH, sedangkan masalah tu lebih mendalam daripada itu. Mungkin soal jawapan yang terbaik boleh kita jumpa apabila saudara Tengku Zafrul tampil di sofa keluar sekejap. Ya, dah 3-4 kali dia dah berani untuk keluarkan kenyataan yang tidak Zafrul. Ya. So dia kena berani kat sini lah. Okay. Jangan takut.